Seperti korang tahu, Poco baru sahaja melancarkan phone mid-range terbaru diorang, iaitu Poco X3 NFC. Aku tak pasti kenapa digelar sebagai NFC, walhal sebelum ni banyak je phone-phone pada Xiaomi yang dah sedia ada NFC kan. Poco X3 patut NFC kan, dah macam panjang pula kan. So kalau Poco X3 pun aku rasa dah cukup bagus lah. So aku gelar dia sebagai Poco X3 sahaja dalam video ni. Aku bukannya nak buat review ataupun bukannya nak buat unboxing, tapi aku nak kongsikan pendapat aku pasal Poco X3. Mungkin korang baca tajuk tu macam, wow, Poco buat hal apa ni kan. So memandangkan harga dan spesifikasi Poco X3 ni boleh digelar sebagai gila-gila punya murah and agak mind blown juga. So that's why dalam video kali ni aku akan cuba kongsikan pendapat aku mengenai Poco X3. Tanpa buang masa lagi, let's talk about it. First, kalau nak tengok spesifikasi yang ditawarkan pada Poco X3 NFC kali ni, memang gila-gila punya king jugalah dari segi harga yang ditawarkan untuk pasaran rasmi di Malaysia. Okay, first dia gunakan Snapdragon 732G. Kalau tengok dari skor tu memang lagi bagus lah daripada 720G ataupun 730G. Tapi dia tak sampai level macam 765G lagi lah yang digunakan pada OnePlus Nord ataupun Vivo S50 yang ada teknologi 5G kan. Dan ini adalah smartphone pertama yang menggunakan chipset 732G untuk pasaran rasmi di dunia sekarang ni. And dari segi RAM dia just tawarkan 6GB RAM saja LPDDR4X dengan pilihan seorang 64GB ataupun 128GB. Apa yang aku nampak selling point Poco X3 ni bukannya pada chipset dia saja, tapi pada dia punya screen dah, sebab dia gunakan IPS LCD yang besar 6.67 inci Full HD Plus dengan refresh rate sehingga 120Hz untuk phone yang berharga bawah RM1,000. So korang imagine lah, sekarang ni phone apa je korang boleh dapat. Yelah, kalau nak cerita pasal phone second tu banyak sebenarnya. Macam Shark Aquos, phone lain yang dijual dengan harga second yang murah dengan refresh rate tinggi. Tapi untuk phone baru sekarang ni, phone apa je korang dapat refresh rate sampai 120Hz dengan harga bawah RM1,000? Untuk phone baru tahun 2020 sekarang, phone apa je korang dapat? Aku rasa tawaran Poco X3 ni memang memberi satu impact yang memang besar lah untuk industri smartphone dekat dunia ni. Lagi-lagi pengeluar yang mengeluarkan smartphone dengan refresh rate yang tinggi. Contoh macam pesaing hebat dia Realme lah, kita boleh ambil kan. So Realme sebelum ni dia jual Realme 6 dengan harga bawah RM1,000 untuk pasaran rasmi di Malaysia. Dan benda tu bagi aku macam satu pencetus lah kepada Redmi ataupun kepada Poco sendiri untuk cuba nak beat dengan refresh rate yang tinggi dengan harga lebih murah. So aku nampak dengan Realme 6 masuk pasaran Malaysia dengan harga bawah 1090Hz tu, so ya, aku punya pandangan tu agak tepat lah. Yang Redmi ataupun Poco akan cuba beat dengan refresh rate lebih tinggi dengan harga lebih murah kan. So sekarang ni memang benda tu jadi reality. Yang menariknya dengan refresh rate daripada Poco X3 ni, dia bukan stable dekat 120Hz saja, sebab dia akan ubah mengikut situasi tu sendiri. Kalau macam tu, macam screen tu static, dia akan downgrade to 50Hz. So dia tak akan static to 120Hz. So kalau korang scrolling, baru dia akan naik kepada 120Hz. Itu depends on aplikasi tu dan depends on bateri yang ada masa tu lah. Sebab Poco katakan yang refresh rate yang ada pada Poco X3 kali ni, dia akan optimize, dia akan macam menjimatkan bateri lagi supaya tidak fully utilize 120Hz tu kalau kita tak pakai phone tu. Dan of course dengan bateri sebesar 5160 mAh untuk Poco X3 ni, ketahanan bateri tu bagi aku memang akan di tahap yang memuaskan lah kalau nak kira dari segi kapasiti bateri tu sendiri kan. Sebab dengan pengecasan 33W lagi, gila kot, harga phone bawah RM1,000 korang dapat fast charging sehingga 33W. Itu memang gila lah. Aku rasa Poco X3 kali ni memang nak overkill lah dia punya pesaing-pesaing lain lagi. Ya, korang tahu pesaing rapat paling hebat dia apa sekarang. Of course, bukan itu saja. Kalau korang tengok spesifikasi dia lain, dia ada IP53 splash resistant, and dia juga ada stereo speaker atas dan bawah. Gila kot. Phone mid-range ada stereo speaker untuk harga bawah RM1,000. Setakat ni phone mid-range aku rasa Oppo je yang bagi stereo speaker untuk phone mid-range doang. And then untuk dia punya design wise, kalau korang tengok design dia memang agak unik dan agak different lah daripada smartphone mid-range yang lain ataupun smartphone flagship yang ada di pasaran sekarang ni. Yes, kalau tengok dia punya screen tu memang ada bingkai yang agak tebal lah pada bahagian bawah dia tu.
and dia still ada notch pada bahagian tengah yang membuatkan phone tu very 2020 kalau kita tengok. And then design kamera dia bagi aku agak pelik sedikit bila aku tengok, but bila aku renung lama-lama, wah nice juga lah. Dia punya rekaan kedudukan tu, and then dia punya texture bahagian belakang tu ada dua atau warna yang berbeza. Tapi logo Poco tu dia macam agak mengganggu mata aku sikit. Yeah, it's good branding lah bagi aku. Dia letak logo Poco besar-besar kat belakang tu kan, but kalau tak ada aku rasa lagi okey kot. Ataupun kalau dia kecilkan dan melintangkan macam tu, instead of vertical, aku rasa horizontal better kot untuk logo tu kan. But yeah, kalau dah buat macam tu, just accept je lah kan. Poco S3 dia juga menggunakan quad kamera 64 megapiksel dan dia punya sensor adalah Sony IMX682. Aku macam agak speechless lah tengok spesifikasi yang ditawarkan pada Poco S3 kali ni. Dan aku macam tak expect gila harga dia semurah itu untuk pasaran rasmi di Malaysia. Sebab aku expect macam, oh maybe lah Poco S3 ni akan starting price dengan 1k ke ataupun dengan 1100. Tapi kalau kalian ingat, Xiaomi Malaysia sendiri yang membuat jualan Poco, membuat jualan Redmi dan membuat jualan phone Xiaomi. Dengan adanya Poco S3 ni sekaligus akan macam membunuh diri jugalah untuk Redmi Note 9. Yes, Redmi Note 9 tak adalah macam baru sangat, agak lama sikit lah kan kalau kita nak bandingkan dengan Poco S3, memang sangat-sangat baru sekarang ni. Oh yes, mungkin lepas ni kita akan nampak yang Redmi Note 9 series akan turun harga sedikit lah berbanding dengan harga yang sebelum ni. Tapi aku rasa tak drop jauh sangat kot, sebab kita dah nak dekat dengan Redmi Note 10 sekarang ni. Sebab aku tengok ada news Redmi Note 10 bakal keluar dalam masa terdekat ni. Sebab yelah, setiap tahun Redmi Note series akan keluar dalam 2 model tak silap aku. So akan ada Redmi Note 9 series dengan Redmi Note 10 series. Sebelum ni Redmi Note 9 series, dan sekarang ni Poco S3 yang beat spesifikasi dan beat harga Redmi Note 9 series, yang akan membuatkan pembeli-pembeli Redmi Note 9 series ni memang kecewa gila dan akan berasa agak marah. Sebab bila aku tengok komen-komen daripada pembeli-pembeli Redmi Note 9 series, memang rata-rata memang agak macam rasa kecewa sikit lah dengan adanya Poco S3 ni. Ada yang baru beli last week, ada yang baru beli semalam lah. Rasa macam apa tak sangka pula Poco S3 dijual dengan harga semurah ini kan. Dan lagi dengan tawaran Shopee sekarang ni dengan harga 799, korang akan dapat fan cooler daripada Black Shark tak silap aku, secara percuma untuk 500 pelanggan terawal tak silap aku. Korang boleh check it out nanti dekat Shopee, dan aku akan letak link kat bawah untuk korang nak beli smartphone ni. So lepas ni kalau ada yang tanya aku ataupun ada yang tanya dekat group Facebook apa semua, phone apa yang terbaik bawah RM1,000, aku rasa korang dah tahu jawapan dia apa kan. Seperti korang tahu, baru-baru ni Realme ada melancarkan Realme 7 dan 7 Pro untuk pasaran luar dan bakal masuk Malaysia dalam masa terdekat ni. Aku rasa pihak Realme Malaysia pun tengah fikirlah macam mana diorang nak masuk market Malaysia dengan keadaan Poco S3 yang murah sekarang ni kan. Sebab kalau nak tengok harga Realme 6 dan Realme 6 Pro sebelum ni, agak tinggi jugalah harga dia untuk dia punya tawaran spesifikasi kalau nak bandingkan dengan Poco S3 sekarang ni. So dengan Realme 7, kalau harga dia lagi tinggi daripada Realme 6 series, aku rasa memang susah gila lah Realme Malaysia nak beat Poco S3 ni. Sebab dia memang gila habis lah, memang kacau market teruk lah kan untuk spesifikasi seperti itu, sebagus itu untuk harga bawah RM1,000. Tak apa, kita just nantikan harga rasmi di Malaysia untuk Realme 7 dan 7 Pro nanti. And then Redmi Note 10 yang bakal dilancarkan kelak dalam tahun ni juga sebenarnya. Kalau nak tengok dia punya leaks dan dia punya rumours, kalau nak kira pada spesifikasi Redmi Note 10 dengan Poco S3, Redmi Note 10 nak kena lagi bagus dan nak kena lagi murah daripada Poco S3 untuk dia nak buat jualan dan nak tarik minat pengguna dekat Malaysia ni untuk nak beli Redmi Note 10 series tu sendiri. Dan benda tu sekaligus akan memberi cabaran yang hebat lah untuk Xiaomi nak decide harga dan decide spesifikasi untuk Redmi Note 10 series yang akan masuk Malaysia nanti. Orang akan cuba bandingkan juga dengan Poco S3 confirm punya, sebab Poco S3 menggunakan chipset 732G kan. And then macam aku cakap tadi, refresh rate yang tinggi apa semua. Sebenarnya Poco S3 ni bukannya satu phone yang sempurna lah, tapi aku boleh katakan dia phone yang cukup sempurna untuk bawah harga RM1,000 sekarang ni di Malaysia. Dan kalau korang teliti betul-betul, dia punya spesifikasi tu dah memang level-level flagship dah lah. Sebab dia ada stereo speaker, dia ada refresh rate yang tinggi, dia ada fast charging 33W, bateri yang besar. Cuma kalau dia gunakan screen AMOLED dan dia gunakan chipset 865, dah memang dia flagship dah lah. Dah memang dia beat habis lah Poco F2 Pro. Even sekarang ni pun nak tengok spesifikasi, dia memang agak ke atas sikit, agak tinggi sikit lah daripada Poco F2 Pro. Kalau Poco F2 Pro just gunakan 30W saja, tapi untuk Poco S3 ni
gunakan 33 watt. And Poco F2 Pro just gunakan mono speaker saja, tapi untuk Poco S3 menggunakan stereo speaker. Poco F2 Pro just gunakan refresh rate 60Hz saja, walhal untuk Poco S3 gunakan refresh rate sehingga 120Hz. Tapi dia just gunakan panel LCD sajalah. So kalau dia gunakan OLED, dia gunakan Snapdragon 855 dan memang dia adalah flagship. Dalam dunia smartphone ni, siapa nak lawan harga paling murah dengan spesifikasi yang lebih berbaloi? Aku rasa memang susah lah nak menang. Sesiapa pun memang susah nak menang. Kejap yang ni lagi baloi, kejap lagi ni lagi murah. So end up sebenarnya yang menang bukannya dekat brand tu sendiri, tapi yang menang adalah kat kita, pengguna sendiri yang menang. Sebab kita dapat phone yang memang berbaloi dengan harga dia, dengan dia punya spesifikasi yang ditawarkan untuk teknologi untuk tahun 2020 dan tahun-tahun mendatang nanti. Dan tahun-tahun mendatang lagi mungkin kita akan nampak smartphone akan lebih bagus dengan harga yang lebih murah. So itu something yang memang bagus lah untuk kita sebagai pengguna sendiri kan. Dan aku harapkan untuk Poco S3 ni dia tidak indah kabar dari rupa lah. Sebab sebelum ni kita pernah dengar ada masalah screen ghost touch dekat Poco Phone F1 dulu. Tapi setakat ni bila aku dah gunakan Poco F2 Pro, aku tak ada hadapi sebarang masalah yang besar sangat. Pada skrin ke pada kepanasan memang tak ada isu langsung. Dan aku memang puas hati dengan liquid cool teknologi yang ada pada Poco F2 Pro. Memang tak buat phone tu over panas sangat, overheat sangat. Dan kalau korang nak tahu, untuk Poco S3 ni still ada liquid cool teknologi juga. Dan itu something memang aku rasa berpatutan gila untuk harga dia, sebab dia ada sistem penyejukan bagi tak overheat sangat untuk Poco Phone S3 tu. So ya, video ni just aku punya pandangan dan pendapat aku sajalah mengenai Poco S3 in terms of dia punya specs dan dia punya branding tu sendiri. Kalau korang ada pandangan yang berbeza, mungkin korang boleh kongsikan dekat bahagian komen. Dan insyaAllah lepas ni kalau aku dapat review unit nanti ataupun aku dapat beli phone tu sendiri, aku akan cuba kongsikan full in-depth review mengenai Poco S3. So guys, itu saja untuk video kali ni. Aku harap korang enjoy dengan video ni. Jangan lupa untuk follow Twitter dan Instagram aku, like, komen dan share video ni. InsyaAllah kita bertemu lagi live video. Assalamualaikum. Bye.